Namun tiba-tiba, Lucci yang berada dalam mode awakeningnya telah pun menikam tangannya menembusi dada Sentomaru yang sedang bercakap dengan Luffy itu. Pada panel yang seterusnya, wajah Nika yang riang tadi kini sudah hilang dan ekspresi wajah Luffy sangatlah terkejut dan marah melihatkan tindakan Lucci itu sambil menjerit memanggil nama budak kapak. Panel yang seterusnya menunjukkan kepada kita Sentomaru yang berada dalam keadaan yang nazak. Pada panel yang terakhir, kita ditunjukkan dengan wajah awakening daripada Lucci yang mengatakan kepada Sentomaru, Seraphim mematuhi arahan daripada engkau. Kami hanya perlu membunuh menara kawalan mereka. Kita ditunjukkan dengan Luffy, Nika yang sedang berlari menuju ke arah Sentomaru yang telah pun terjatuh ke tanah selepas diserang oleh Lucci sambil memanggil Sentomaru dengan panggilan budak kapak. Pada panel yang seterusnya, Luffy yang berada dalam keadaan mata yang terjojol seperti kartun telah pun meminta maaf kepada Sentomaru kerana telah mengganggu perhatian budak kapak tersebut. Sentomaru kemudiannya telah memberitahu kepada Luffy untuk tidak memandang rendah kepada dirinya, dan pada panel yang seterusnya pula kita dapat melihat Sentomaru yang sebenarnya berjaya untuk meramal serangan daripada Lucci dan telah pun menahan serangan tersebut dengan kemampuan hakinya. Namun dia sepatutnya menahan serangan tersebut dengan lebih baik. Lucci kemudian telah memuji ketahanan milik Sentomaru dan mengarahkan supaya Sentomaru segera pengsan dek kerana selagi seseorang yang mempunyai keutamaan tingkatan seperti Sentomaru masih lagi sadar, maka CP0 tidak akan dapat mengawal Seraphim sambil Lucci bersedia untuk menyerang Sentomaru buat kali keduanya. Sentomaru yang sedang terbaring menghalakan tangannya ke hadapan untuk menahan serangan tersebut. Namun demikian, Luffy dengan lebih pantas dan tangkasnya telah pun menghulurkan kakinya yang bersalut haki betul-betul di hadapan wajah Lucci sambil melaungkan kalimah Gomu Gomu no. Dan panel yang seterusnya pula kita dapat melihat Luffy yang telah pun memutarkan badannya lantas melepaskan serangan yang bernama Gomu Gomu no Dawn Whip sambil tertawa dengan riangnya. Pada panel yang seterusnya menyebabkan Lucci telah pun terbang nun jauh ke belakang. Pada panel yang seterusnya pula kita ditunjukkan dengan ejen CP0 yang terkejut dan terus memanggil nama Lucci, manakala si Luffy pula tidak mampu untuk berhenti daripada berpusing. Chopper kemudian telah mengarahkan Luffy untuk segera mengikuti mereka ke tempat di mana Vegapunk berada sekiranya mereka mahu untuk menyelamatkan Atlas. Namun Luffy memberitahu kepada Chopper bahawa dia tidak dapat berhenti dan pusingannya ini terlalu banyak menyebabkan pada panel yang seterusnya Chopper sangatlah terkejut sambil terjojol biji mata dia apabila dia melihat Luffy telah pun menggerudi diri dia sendiri ke dalam tanah akibat daripada kesan putarannya yang tidak mampu berhenti itu. Pada panel yang seterusnya pula pengkaji Egghead Island mengatakan bahawa mereka perlu untuk mendapatkan perlindungan di dalam kilang. Kemudian panel telah beralih ke arah Seraphim S-Hawk, iaitu Seraphim Mihawk yang sedang menyerang ke semua ejen CP0 yang lain. Seraphim S-Shark, iaitu Seraphim Jinbe juga telah menggunakan kemampuan buah iblis Swim no Mi-nya untuk menyerang ejen kerajaan yang berada di sana. Pada panel yang seterusnya pula, Kaku mengatakan bahawa Seraphim itu tidak dapat dihentikan dan mereka tidak pilihan lain melainkan untuk menggunakan sedikit kekerasan ke atas Seraphim tersebut. Stussy pula berkata bahawa sekalipun sebagai budak-budak, masa hadapan mereka bakal menjadi sangatlah teruk. Panel kemudiannya beralih ke arah level face yang mana Franky sedang menangis teresak-esak sambil melihat Seraphim Jinbe menggunakan kemampuan buah iblis Swim no Mi milik Senior Pink daripada Don Quixote family, yang mana Franky telah menganggap Senior Pink sebagai blood brothernya sendiri kerana menurut Franky dalam dunia ini tiada buah iblis yang mempunyai kemampuan yang sama dan dia tidak mahu mendengar bahawa Senior Pink sudah pun mati. Vegapunk kemudiannya telah pun bertanyakan kepada Franky adakah dia sedar akan perkara tersebut dan memberitahu Franky bahawa si dia yang dikatakan oleh Franky itu kini merupakan seorang tahanan di Impel Down. Franky kemudiannya sangatlah terkejut dan bertanyakan adakah itu bermaksud yang Vegapunk telah pun mencipta semula buah iblis yang sama. Vegapunk menjawab soalan Franky tersebut dengan mengatakan bahawa apabila ianya melibatkan artificial devil fruits, hanya buah iblis dan keluarga Zoan sahaja yang mampu untuk dikilangkan seperti mana buah iblis Smile Caesar yang melampau itu. Nami kemudiannya bersetuju dengan statement daripada Vegapunk dan mengatakan bahawa Caesar itu lebih baik mati lagi bagus. Vegapunk menyambung lagi penerangannya dengan mengatakan sekiranya dia mempunyai dana yang besar dan juga masa yang banyak, maka dia juga mampu untuk menghasilkan semula buah iblis Zoan yang special yang merujuk kepada buah iblis mythical Zoan seperti mana gambar yang ditunjukkan di belakang Vegapunk yang merupakan buah iblis mythical Zoan milik Kaido dan juga Yamato. Namun demikian, Vegapunk tidak pasti sama ada buah iblis mythical Zoan tiruannya itu bakal dapat untuk dibangkitkan kemampuannya ataupun tidak. Pada panel yang seterusnya pula, sambil menunjukkan wajah Franky yang terkejut, Vegapunk mengatakan bahawa
bahawa bagi buah iblis dalam keluarga Logia pula, dia telah pun mencuba segala yang dia mampu untuk menghasilkannya, namun ianya sangatlah sukar untuk dilakukan. Pada panel yang seterusnya pula, Vegapunk menambahkan lagi bahawa akan tetapi untuk kes Paramecia pula, Vegapunk mendapati bahawa sekiranya dia mampu untuk mendapatkan lineage factor penggunanya, maka kamu akan dapat menghasilkan satu jenis darah yang istimewa dan mengendalikannya, yang akan membantu untuk mendapatkan kemampuan buah iblis pengguna tersebut, sambil menunjukkan ke arah skrin dan mengatakan bahawa itu adalah darah yang sedang mengalir dalam badan mereka. Pada panel yang seterusnya, kita ditunjukkan dengan cecair yang terdapat pada lengan Seraphim Hancock, yang menurut Vegapunk darah itu dipanggil olehnya sebagai darah hijau. Pada panel yang seterusnya, kita dapat melihat wajah Frankie yang terkejut beruk sambil berkata, "Engkau cipta darah tersebut?" Kemudian pada panel yang seterusnya, kita dapat melihat Seraphim Hancock yang sedang membuat simbol love dengan tangannya sambil melafazkan melo, lantas menukarkan ejen-ejen CP0 yang berada di hadapannya menjadi batu. Pada panel yang seterusnya pula, sambil menunjukkan Seraphim Kuma yang menghalakan telapak tangannya ke hadapan sambil melafazkan Ursus Shock, Vegapunk mengatakan bahawa dia mengiktiraf Seraphim sebagai puncak paling tinggi ilmu sains dalam sejarah lautan, sambil menunjukkan kehancuran yang besar akibat daripada serangan Seraphim S-Bear itu. Pada panel yang seterusnya, kita ditunjukkan dengan zoom in muka Vegapunk yang berkata bahawa dia menggelar Seraphim sebagai the strongest human. Kemudian Nami bertanyakan adakah disebabkan oleh perkara tersebutlah si Chibukai telah pun dibubarkan, manakala Frankie sangatlah teruja dan Usopp pula berada dalam keadaan yang ketakutan bertanyakan kepada Vegapunk apa benda yang telah Vegapunk ciptakan ini. Sanji pula mengatakan bahawa Seraphim ini adalah senjata kepada Marines, dan Robin membenarkan kata-kata Sanji itu dan menambahkan bahawa ianya merupakan satu ancaman bagi mereka. Kemudian panel telah beralih ke arah Lucci yang cuba untuk bangun daripada serangan Luffy tadi, menyebabkan researcher yang menyaksikan perkara tersebut bertanya adakah Lucci masih lagi mampu untuk bangun. Kemudian pada panel yang seterusnya, kita dapat melihat Lucci yang sedang membetulkan lehernya, sambil dekat dinding belakang Lucci ada kesan stepek si Lucci itu macam dalam kartun. Dia kemudiannya telah tersenyum melihatkan Sentomaru yang sedang cedera parah dengan lafaz Soru. Dia telah pun meluru ke arah Sentomaru dengan pantasnya, namun tiba-tiba satu kepala besar selayaknya kepala gergasi milik Luffy yang sedang mengangakan mulutnya telah pun muncul dari bawah tanah betul-betul di hadapan Lucci. Lucci sangatlah terkejut menyaksikan perkara tersebut. Luffy dengan pantasnya telah pun menutup mulutnya itu untuk menelan Lucci, akan tetapi Lucci berjaya untuk melarikan diri dengan gerakan skywalknya. Luffy yang mempunyai batu dan tanah yang banyak dalam mulutnya itu telah merenung ke arah Lucci dan meludahkan batu-batu tersebut secara bertubi-tubi kepada Lucci yang sedang terapung di udara. Lucci telah menyalut tangannya dengan Busosho Kohaki untuk menumbuk batu-batu tersebut. Pada panel yang seterusnya pula, Luffy telah pun menyandarkan badannya ke arah satu terowong yang terdapat di sana, lalu meregangkan terowong tersebut menjadi seperti tali pada gelanggang WWE yang sering digunakan untuk melancarkan serangan kepada lawannya. Pada panel yang seterusnya pula, kita dapat lihat Luffy yang bersedia untuk melancarkan dirinya dengan mengungkapkan Gomu Gomu no. Kemudian pada panel yang seterusnya, Luffy telah pun mengambil sebahagian daripada resin getah yang terdapat pada rambut padanya dan menukarkan ia menjadi sebuah goggle yang berkilauan, lalu memakainya seraya melepaskan diri dari terowong yang telah diregangkan tersebut dan meluncur laju ke arah Lucci, yang menyebabkan Lucci sangatlah terkejut sambil mendengar Luffy menyebut kalimat Dawn. Dan pada panel yang kemudiannya, Luffy telah pun melemparkan satu tumbukan dengan menggunakan momentum yang terhasil daripada gerakannya tadi, sehingga tumbukan tersebut juga telah meregangkan tubuh Lucci ke belakang seperti mana yang pernah berlaku kepada Kaido sebelum ini. Dan tahulah kita bahawa nama penuh bagi serangan tersebut adalah Gomu Gomu no Don Rocketto, yang telah mencederakan Lucci dengan parahnya sehingga terpercik darah dari mulut sang kucing besar itu. Sehingga kan pada panel yang seterusnya, Lucci yang sedang menjunam ke bawah bermonolog menanyakan kuasa apakah yang digunakan oleh Luffy ini. Luffy kemudiannya tergelak berdekah-dekah melihatkan Lucci yang terhempas ke tanah, dan Lucci mengatakan kepada dirinya bahawa dia hampir tidak menyedarkan diri, menunjukkan betapa besarnya kesan serangan Luffy itu terhadap dirinya. Panel yang seterusnya pula menunjukkan Chopper yang mengatakan bahawa ianya adalah melalui sana, dan ternyata apa yang dimaksudkan oleh Chopper itu adalah laluan bagi vacuum rocket yang sedang ditunjukkan oleh S-Snake kepada mereka semua. Jinbe kemudian telah mengucapkan terima kasih kepada Seraphim Hancock itu dan mengatakan bahawa Seraphim itu jauh lebih baik daripada Hancock yang sebenar, menyebabkan S-Snake menjadi tersipu-sipu malu selayaknya sifat yang dimiliki oleh buah Hancock. Chopper pula sedang mengarahkan Luffy supaya cepat, memandangkan hanya tinggal seminit sahaja lagi sebelum vacuum rocket itu berlepas. Pada panel yang seterusnya, operator vacuum rocket itu mengarahkan supaya
mereka tidak menaiki roket tersebut pada minit-minit akhir. Sentomaru kemudian telah memanggil Luffy dan mengamanahkan kepada Luffy untuk menjaga Dr. Vegapunk. Luffy kemudian telah menerima amanah tersebut dan berjanji akan membawa Vegapunk keluar daripada Egghead Island. Panel yang seterusnya pula menunjukkan terowong roket tersebut sambil operator membuat pengumuman bahawa sekarang adalah masa untuk berlepas. Pada panel yang seterusnya pula kita dapat tengok betapa lajunya pergerakan vacuum roket tersebut sehinggakan wajah getah Luffy menjadi penyek ke belakang sampai si Bonnie pun terkejut bila tengok muka Luffy dan bertanyakan siapa pula ni. Chopper berkata bahawa roket tersebut sangatlah laju. Bonnie yang baru tersedar pula bertanyakan di manakah mereka sekarang dan di manakah Vegapunk. Luffy memberitahu pada Bonnie bahawa mereka sedang berada di dalam vacuum roket dan Jinbe menambahkan lagi bahawa banyak perkara yang telah berlaku semasa Bonnie pingsan dan Luffy akan menjelaskan segala-galanya nanti. Pada panel yang seterusnya kita ditunjukkan dengan panel betapa lajunya vacuum roket yang melalui terowong tersebut sambil operator memberitahu bahawa mereka sedang bergerak dari Fabrio Phase ke Lab Phase. Pada panel yang seterusnya pula yang menunjukkan wajah Luffy yang menjadi seperti Vegapunk yang sudah tua dengan lidahnya yang terjelir keluar. Operator memberitahu bahawa mereka telah bergerak selama 32 saat. Kemudian pada panel yang seterusnya pula menunjukkan mereka telah pun sampai ke dalam ruangan Lab Phase. Kemudian kita ditunjukkan dengan satu zoom out panel yang menunjukkan level phase sambil adanya arahan yang mengatakan bahawa Egghead Frontier Dome sedang dikukuhkan. Amaran ada penceroboh. Apabila kesemua pengkaji telah masuki kilang, maka semua kilang akan di lockdown. Panel kemudiannya telah beralih ke arah medan pertempuran CP0 sebentar tadi sambil Lucci mengatakan bahawa Sentomaru merupakan seorang yang terpuji memandangkan dia telah berjaya untuk memenuhi tanggungjawabnya sebagai bodyguard Vegapunk sambil Kaku dilihat sedang berdiri di atas badan Sentomaru. Kita kemudiannya ditunjukkan dengan panel Sentomaru yang sudah pun tidak sadarkan diri sambil Kaku mengatakan nasib kau tak baik Sentomaru. Stussy kemudiannya memberitahu kepada Lucci bahawa mereka telah pun diarahkan untuk menantikan ketibaan Marine. Lucci kemudian berkata bahawa sekiranya mereka akur dengan arahan tersebut, maka pasti Luffy dan Vegapunk akan berjaya untuk melepaskan diri. Panel kemudiannya beralih ke arah luar Lab Phase sambil Nami bertanyakan adakah benar dia menjadi sasaran bagi the world government. Bukankah dia merupakan manusia paling bijak yang pernah hidup? Bukankah kehilangan dirinya bakal menjadi satu kerugian besar bagi kerajaan? Vegapunk kemudiannya bertanyakan semula kepada mereka, habis tu korang fikir yang orang paling bijak macam aku ni akan dijadikan tebusan untuk berhadapan dengan korang ke? Aku tak ada pun niat nak jadi macam tu, kata Vegapunk. Nami kemudiannya membenarkan kata-kata Vegapunk itu dan mengatakan bahawa Vegapunk bakal menjadi beban untuk mereka dan mengarahkan untuk menghapuskan Vegapunk dengan muka yang selamba dan kerasnya. Usopp sangat terkejut melihatkan reaksi Nami itu dan memberitahu Nami untuk tidak senang-senang mengatakan hal seperti itu. Vegapunk menambahkan lagi bahawa kemunculan seorang Yonko pada masa seperti ini di pulau ini dianggap sebagai sebuah oleh Vegapunk. Nami sangat terkejut mendengarkan kenyataan Vegapunk itu dan menganggap bahawa Vegapunk bakal menjadi sebuah beban yang besar bagi mereka. Usopp dan Franky pula sangat teruja dan mengalu-alukan kedatangan Vegapunk ke atas kapal mereka. Franky juga meminta agar Vegapunk melihat General Franky dan juga Sunny sepanjang berada di atas kapal mereka nanti. Sekiranya ada sebarang penambahbaikan yang boleh dilakukan. Sanji pula mengatakan kepada Vegapunk kalau benarlah apa yang dikatakan maka buang gari yang berada di kaki mereka sekarang juga. Robin pula hanya tersenyum mendengarkan kata-kata Vegapunk itu. Panel kemudiannya beralih ke arah Luffy, Bonnie, Chopper, Jinbe dan Atlas yang mana Luffy sangatlah teruja melihatkan Lab Phase manakala pengkaji yang berada di sana sedang cuba untuk merawat Atlas dan Jinbe menyerahkan Atlas kepada mereka. Chopper pula bertanyakan kepada Bonnie ke manakah Bonnie ingin pergi. Bonnie kemudiannya dengan tegas menjawab sekiranya Vegapunk enggan mengembalikan ayahnya kepada keadaan sedia kala, maka membunuh Vegapunk hanyalah satu-satunya pilihan yang dia ada. Chopper berkata bahawa itu hanyalah sekadar untuk melepaskan geram kau sahaja. Pada panel yang seterusnya pula kita dapat melihat CP0 yang telah pun berjaya untuk mengawal kesemua Seraphim di bawah arahan mereka dan Lucci mengarahkan kepada mereka semua untuk menghalang kesemua jalan keluar dari pulau tersebut. Mereka semua akur dengan arahan Lucci itu. Lucci mengatakan bahawa sekiranya termasuk dengan tubuh sebenar Vegapunk, maka semuanya ada 6. Bukan, nampak gayanya pertahanan mereka boleh tahan juga. Burung merpati yang berada di bahu Lucci telah berkuku membenarkan kata-kata dia. Lucci kemudian menegaskan bahawa dia tidak akan membenarkan satu jiwa pun untuk terlepas daripada pulau tersebut. Panel kemudiannya telah beralih ke arah segerombolan kapal Marine yang sedang berlayar menuju ke Egghead Island. Kizaru berkata, jadi kru Mugiwara telah pun menjadi sekutu kepada Vegapunk, bermakna ianya akan menjadi sangat mudah bagi mereka untuk melepaskan diri. Akan tetapi aku rasa yang segala-galanya tidak akan berlaku seperti mana yang mereka jangkakan. Teruskan rancangan kita, kerahkan sebanyak mungkin kapal perang ke Egghead Island.